ومن فتنة الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ والكسل. نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء الدنيا والآخرة. اشف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah, kita pada malam ini akan disampaikan oleh Dr. Siddiq Arifin.
Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni ma nusitu. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Moga-moga ibadat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu untuk kita sama-sama duduk selepas maghrib mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Moga-moga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan keberkatan hidup kepada kita yang ianya akan menjadi bekal kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih Allah sekalian, ini merupakan kuliah saya yang kedua lah. Yang lepas 31 bulan lalu kita berbicara tentang awal Muharram al-Hijrah, kita berbicara tentang muhasabah. Kemudian saya berbincang dengan pihak masjid. Saya bagikan kepada pihak masjid tu beberapa cadangan lah kitab untuk kita pelajari, untuk kita kongsikan bersama lah. Sekitar ada 15 disiplin ilmu. Dalam banyak-banyak disiplin ilmu itu pihak wakil daripada pihak masjid dia berkenan untuk saya membawakan tajuk berkaitan dengan ilmu al-qiraat. Ilmu al-qiraat satu disiplin ilmu yang jarang diketengahkan dalam masyarakat lah, dalam bentuk kuliah maghrib begini kan, jarang diketengahkan. Dan mungkin pendedahan disiplin ilmu ini juga kurang diketengahkan, kurang yang tahu. Biasa kalau orang belajar pun orang belajar ilmu tajwid mungkin kan, ilmu tajwid orang belajar. Ini kita belajar ilmu qiraat. Salah satu disiplin ilmu yang penting, yang mana disiplin ilmu ini dia menjadi asas kepada penjagaan Al-Quran. Kalau saya boleh sebutkan kat sini, kalau kita katakan kalau orang belajar ilmu tajwid tu, kalau kita katakan orang belajar ilmu tajwid kan, tajwid, katakan tu, boleh nampak sini tak ada, kat sana katakan ilmu tajwid. Sekarang ni kalau kita katakan kita buatkan disiplin ilmu itu satu bulatan besar. Satu bulatan besar ni kita katakan ilmu qiraat lah. Yang ni tadi dia tak jadilah tajwid sini, kita buang. Bulatan besar ni katakan ilmu qiraat. Ilmu qiraat. So satu disiplin ilmu ni nama ilmu qiraat. Jadi kalau tuan-tuan belajar mengaji tu, dia hanyalah kalau saya boleh gambarkan sekitar dalam 5% aja. 5% saja yang tuan-tuan belajar tu dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid. So ilmu tajwidnya yang tuan-tuan belajar tu sebenarnya dia kurang dalam 5% aja daripada keseluruhan ilmu bacaan Al-Quran. Ilmu tu sebenarnya dia luas, banyak jenis bentuk-bentuk bacaan. Yang tuan-tuan belajar ilmu tajwid ni hanyalah sebahagian sahaja, sebahagian kecil sahaja. Jadi banyak lagi bentuk-bentuk bacaannya di sana yang boleh dibaca, yang merupakan bacaan yang mutawatir. So kita akan pergi kepada disiplin ilmu inilah, ilmu qiraat ini. Dan untuk pengajian ilmu qiraat ini, saya akan bahagikan kita punya waktu ni, kita ada sekitar antara maghrib dengan isya tu
So setengah daripada waktu tu kita akan bahagikan kepada teori, kepada dari sudut ilmunya lah, ilmu qiraat. Kemudian lagi setengah lagi kita akan pergi kepada apa? Praktikal membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qiraat. Saya akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kemudian lepas surah Al-Fatihah, saya akan ambil daripada surah An-Nas. Ayat-ayat lazim lah. Mula kita akan tengok surah Al-Fatihah. Kemudian masuk surah An-Nas. Oleh falaq, qul huwallah, kita ambil dah dari belakang. Kita akan bahagikan kepada dua bahagian lah pengajian untuk ilmu qiraat ini. Jadi kitab yang akan kita gunakan ialah ini dia. Ini kitab ni dalam bahasa Arab. Nama kitab ni ialah Mabahis fi Ilmi Al-Qiraat. Mabahis ni dia kitab Arab lah. Dia merupakan himpunan berkaitan disiplin ilmu qiraat. Ada makalah-makalah, tulisan-tulisan, jurnal-jurnal, disiplin-disiplin ilmu yang membahaskan dalam ilmu qiraat. Dia merupakan karangan seorang ulama daripada Saudi yang namanya Dr. Abdul Aziz ni. Dr. Abdul Aziz bin Sulaiman Ibrahim. Dia merupakan salah seorang pensyarah dekat universiti di Qasim. Dekat sebelah Riyadh sana. Dr. Abdul Aziz ni buku dia. Kita berkenalan dulu dengan buku dia ni sebelum kita masuk. Saya rasa slide ni saya dah kongsikan dengan pihak masjid. Cuma kita berkenal. Maksudnya buku ni apa yang akan kita belajar. Tadi saya berikan gambaran mula ilmu qiraat tu satu disiplin yang besar, tajwid tu sebahagian kecil sahaja. Kemudian yang kedua, kita akan bahagikan kepada dua kategori lah dalam pengajian ilmu qiraat ni. Ada ilmu berkaitan ilmu qiraat dan juga kita akan buat sedikit praktikal, mengambil beberapa wajah bacaan. Okey, kita berkenalan dengan kitab ni. Kitab ni dalam bahasa Arab. Kita kenal dulu kitab bahasa Arab. Untuk slide seterusnya nanti, semua kitab-kitab ni saya dah terjemahkan ke dalam bahasa Melayu lah. Cuba kita tengok dia konten dia ni. Konten dia dalam bahasa Arab dia ni. Dia nak membicarakan tentang apa kita akan tengok. So kalau kita tengok sini mula-mula dia ada sekitar dalam dekat dalam lebih kurang dalam 300 muka surat semua sekali. Mula-mula dia akan pergi kepada ini tajuk yang pertama, dia membahaskan tentang ta'rif Al-Quran. Ta'rif Al-Quran, ta'rif ilmu qiraat, perbezaan di antara Al-Quran dan juga qiraat. Dia mula dengan muka surat 14. Kemudian dia akan ceritakan tentang tajuk kedua, perkembangan ilmu qiraat ni bagaimana. Qiraat ni maksudnya bentuk-bentuk bacaan lah, qiraat. Kemudian dia akan pergi kepada kepentingan ilmu qiraat, ahamiyah ilmu qiraat, kepentingan ilmu qiraat, faedah dia dan kelebihan kita mempelajari ilmu qiraat ini. Kemudian tajuk yang keempat, dia membicarakan tentang ta'lif ilmu qiraat, kitab-kitab yang dibicarakan dalam disiplin ilmu qiraat. Apa kitab-kitab dia? Start pada zaman awal, bermula pada zaman Nabi, sahabat, tapi apa dia susu galuh kitab-kitab yang ditulis. Kemudian tajuk yang kelima, dia membicarakan tentang qiraat itu bukan laisa hiya ahrufus sab'ah. Bayan anal qiraat laisa hiya ahruf sab'ah. Yang dikatakan 7 huruf. Dia ada istilah ada 7 huruf. Orang kata qiraat 7 huruf ahruf sab'ah kan. Apa dia sebenarnya? Adakah qiraat itu 7 huruf? Adakah 7 tu merangkumi qiraat? Apa sebenarnya? So dia akan bicarakan pada tajuk yang kelima. Kemudian tajuk yang keenam, dia akan menerangkan tentang hadis. Dia ada beberapa hadis menerangkan tentang ahruf sab'ah. Dia kata ahruf sab'ah, huruf-huruf yang 7 ataupun 7 huruf. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang katakan 7 huruf. Kemudian dia membicarakan tentang hakikat khilaf
huruf-huruf. Apakah huruf itu? Khilaf dia bagaimana? Ulama ada ulama kata sampai 40 khilaf. Ya, nak menerangkan dikatakan 7 huruf tu apa dia? Khilaf huruf, nak memaham perkataan huruf itu dalam hadis Nabi SAW. Kemudian tajuk yang ketujuh dia membicarakan tentang faedah penurunan Al-Quran itu dengan 7 huruf. Dia ada faedah dia. Dia turun Al-Quran itu dengan 7 huruf. Ada dia faedah dia. Kemudian tajuk yang ke-8 dia membicarakan tentang jenis-jenis qiraat, anwa'ul qiraat. Bentuk-bentuk qiraat, jenis-jenis dia. Kemudian tajuk yang ke-9 dia membicarakan tentang rukun, rukun bacaan yang sahih. Tuan-tuan belajar ngaji setakat ni, belajar ngaji setakat hari ni, tahu tak? Kita ngaji ni ada rukun bacaan dia, apa dia? So dia akan bicarakan dekat sini. Apa rukun-rukun bacaan? Dia ada macam, kalau macam kita semayang tu, ada syarat sah. Rukun semayang ada berapa? Ada 17. Kita ada Fatihah. Kalau rukuk, sujud. Sujud tu sekarang, dia ada syarat sah sujud tu, anggota apa, berapa-berapa kan. So dalam bacaan Quran ni ada juga rukun-rukun bacaan Al-Quran. Rukun-rukun qiraat dia berkait lah. Kemudian, bab yang ke-10, tajuk yang ke-10 dia membicarakan tentang tawatur qiraat 10. Yang disebut sebagai mutawatirnya qiraat, bacaan-bacaan yang namakan qiraat 10. Dia ada, nanti kita akan jumpa namanya qiraat 7, ada namanya qiraat 10. Ni ada qiraat 10, tawatur, mutawatirnya qiraat 10. Nampak macam simple je perkataan tu mutawatir. Tapi sebenarnya bila kita bahas, dalam dia punya perbahasan dia. Dan mutawatir dari sudut qiraat ini, dia ada beza dengan mutawatir hadis. Kalau hadis tu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dinakalkan suatu hadis tu daripada sejumlah perawi yang ramai, yang mustahil mereka ni hazib, berdusta daripada satu generasi kepada generasi, satu tabaqat kepada tabaqat. Itu. Tapi tawatur qiraat ni dia ada aspek dia yang berbeza sikit. Kemudian tajuk yang ke-11 dia membicarakan tentang qiraat syazah dan hukumnya. So qiraat ini satu, nama dia ada tawatur, yang mutawatir. Dia ada mutawatir tu, dia ada yang 7, ada yang 3, ada yang 10, ada yang kubra, yang besar, ada yang sughra, ada matan-matan, itu kita akan bahaskan nanti. Kemudian selain daripada itu ada juga disebut sebagai qiraat syazah. Syazah ni yang tidak mutawatir. Yang tidak mutawatir ni bagaimana pula? Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada yang tidak memenuhi rukun dia. Okay. Kemudian hukum qiraat syazah ni bagaimana pula? Kalau mutawatir ni boleh buat dalam solat, yang syazah ni tak boleh. Ada pula aspek-aspek yang dibincangkan oleh ulama dalam qiraat syazah. Okay. Lagi 5 minit. Okey, kemudian qiraat syazah. Kemudian hukum qiraat syazah ni. Kemudian tajuk seterusnya ialah hukum ihtijaj dengan qiraat syazah. Maksudnya hukum kita berhujah. Bagaimana pula kalau kita nak berhujah dengan qiraat syazah ni? Boleh ke tak boleh? Kalau qiraat yang mutawatir tu memang jelaslah. Mutawatir ni dia tak ada masalah sangat. Dia memang boleh kita berhujah dengan qiraat mutawatir. Kalau qiraat syazah ni bagaimana? Kita nak berhujah. Kemudian tajuk yang ke-12, hukum qiraat bima khalafa khatul mashaf. Dia mashaf kita yang kita baca ini adalah mashaf yang merujuk kepada mashaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman. Disebut sebagai mashaf Osmani. Sekarang ni ada pula hukum berkaitan qiraat, wajah-wajah bacaan yang berbeza dengan tulisan pada mashaf Osmani. Itu kita akan bahas nanti dari detail dalam dia. Kemudian tajuk yang ke-13, adakah mashaf Osman itu dia merangkumi kesemua huruf-huruf yang 7?
ataupun sebahagian daripadanya. Ini dia ada melibatkan sejarah Mushaf Utsmani. Sebab yang qiraat wajah-wajah bacaan tu dia termasuk dalam 7 tu ke dalam pada Mushaf Utsmani ataupun tidak. Kemudian tajuk ke-14, adakah Nabi SAW membaca dengan qiraat? Di qiraat ni banyak wajah. Adakah Nabi itu sendiri dibaca dengan banyak wajah-wajah bacaan itu? Alright. Kemudian tajuk ke-15, hukum talfiq fil qiraat. Maksudnya kalau kita nak baca, sekarang ni Quran yang kita baca, yang tuan-tuan baca ni adalah Quran riwayat Hafs an Asim. Biasanya standard gitulah. Dia tulis Quran itu riwayat Hafs an Asim. Satu riwayat daripada Imam Asim. Perawinya ialah Hafs. Yang biasa kalau disebutkan tariknya ialah tarik Syatibi. Maka hukum talfiq dari qiraat ni bagaimana kalau qiraat tu kita campur, kejap baca qiraat ni bertindan dengan qiraat ni, bercampur bagaimana? Kalau macam dalam fiqh, tuan-tuan ambil wuduk Hambali, tiba-tiba yang membatalkan wuduk kita ambil Hanafi, boleh tak? So macam tu. Dan qiraat pun dia ada disiplin dia juga. Kemudian dia membicarakan tentang perbezaan di antara talfiq dalam kalangan qurra. Dalam kalangan ulama-ulama qurra. Dia kalau fiqh kita panggil fuqaha. Kalau orang hadis kita panggil dia muhaddis. Kan? Tapi kalau orang yang baca Quran ni, pakar bidang bacaan Quran ni, kita panggil dia sebagai qurra. Kemudian ada juga perbahasan talfiq indal fuqaha. Apa pula pandangan ulama-ulama fiqh tentang talfiq dalam bacaan Al-Quran. Dia ada beza sikit sudut pandang. Kalau orang fiqh ni dia memandang pertindanan bacaan tu lebih kepada kalau merosakkan makna. Itu orang fiqh. Sebab fiqh ni dia tengok hukum gitu. Pemakaian kepada masyarakat. Tapi kalau dalam kalangan qurra ni dia beza. Dia akan tengok dia sudut riwayatan. Macam orang belajar hadis lah. Kalau orang belajar hadis, dia akan agak rigid sikit berkaitan dengan sanad, matan hadis, sahih ke, mutawatir ke, syaz ke, ataupun hadis daif ke. Itu orang hadis kan. Kalau qurra ni dia agak straight, agak rigid sikit berkaitan tentang periwayatan sanad dari sudut bacaan Al-Quran itu. Kemudian tajuk 16 dia membicarakan tentang taksim ulama al-qiraat ila usul farash. Dalam kita mempelajari ilmu qiraat ni, kitab-kitab qiraat dia membicarakan ada dua bahagian. Dia ada satu disebutkan bahagian usul, satu lagi bahagian farash. Usul ni maksudnya bentuk wajah bacaan yang umum, yang semua orang baca benda yang sama. Usul. Semua perawi-perawi itu ataupun setiap riwayat itu dia akan ambil wajah yang sama. Standard je. Contoh, kalau macam bacaan kita Hafs an Asim, kita baca Hafs an Asim kan. Hafs an Asim, mat arid li sukun. Kita ada mat arid li sukun. Baca berapa harkat? 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat kan. Jadi satu Al-Quran itu memang kalau nama je mat arid li sukun sama je semua. 2, 4, 6. Kan? Itu maksudnya dia sudut usul sama. Kan? Contoh lagi, mat jaiz munfasil. Pernah dengar kan? Mat jaiz munfasil. Berapa harkat kita baca? Itu dia dah mula agak susah sikit. Kalau mat jaiz munfasil, kalau tuan-tuan baca standard dengan tarik Asy-Syatibi, dengan tarik Asy-Syatibi, dia hanya ada 2 wajah aja. 4 harkat dengan 5 harkat. Itu tarik Asy-Syatibi. Orang tak ada baca dengan wajah lain. 4 harkat, 5 harkat. Maksudnya diikut mazhab. Tarik ni kita kata macam mazhab lah. Mazhab Asy-Syatibi dia baca 4 harkat, 5 harkat aja. Jangan baca 2 harkat, mat jaiz munfasil. Kalau nak baca 2 harkat, sebenarnya kita dah ambil mazhab lain dah. Itu nama dia mazhab Ibnul Jazari. Kita ambil daripada tarik Taibah. Dia ada berapa harkat kalau mat jaiz munfasil? Dia ada 2 harkat, 3 harkat, 4 harkat, 5 harkat. Ini dia nampak macam tajwid sikit lah. Tapi dia sebahagian. Tu saya katakan dia sebahagian sikit aja yang tajwid tu kita belajar. Tapi maksudnya mat jaiz munfasil dia ada 2 harkat, 3 harkat, 4 harkat, 5 harkat. Tuan-tuan pernah dengar 3 harkat? Tak pernah dengar kan? Jarang kan? Biasa orang kata macam 2 harkat, mat munfasil, mat jaiz munfasil. Dia ada wajah dia. Itu kita. Itu maksudnya dari sudut usul.
Satu Quran tu sama semua. Kemudian yang kedua tadi dia katakan farash. Farash ni dia tempat, di sudut qiraat tu maksudnya dia akan bermula daripada Fatihah sampai surah An-Nas, dia akan pergi pada tempat-tempat khusus sahaja. Contoh macam surah Al-Fatihah perkataan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ni dekat Malik Yaumiddin tu aja, wajah yang mutawatir dia ada dua. Malik Yaumiddin dengan alif, ma tu mad asli, dua harakat. Kemudian yang kedua dengan pendek, Malik Yaumiddin. Itu yang mutawatir. Syazah dia ada 18. Dekat bacaan Malik tu aja ada syazah dia 18. Itu kita akan pergi detail nanti. Kita pergi tengok. Bila kita tengok satu-satu kita tahu, baru tahu ya Allah ya Tuhanku. Betapa susahnya para qurra' ni, para ulama bidang bacaan Quran ni nak menjaga keaslian, autentiknya bacaan Al-Quran itu. Okey. So dia ada farash, dia ada usul. Kalau Fatihah tu satu je. Lepas tu dia akan pergi tempat-tempat lain, tempat-tempat khusus. Tu nama dia farash. Kemudian dia akan tajuk yang ke-17, Ifrat Al-Qiraat. Dia ada bentuk bacaan qiraat ni, biasa ulama dia akan ketengahkan ada dua bentuk. Satu nama dia ifrad. Yang kedua nama dia jamak. Yang pertama nama dia ifrad, yang kedua nama dia jamak. Ifrad ini maksudnya kita akan baca satu-satu perawi. So yang akan saya bawa untuk kuliah kita ni, kita akan baca ifrad. Ifrad ni bacaan yang mudah lah. Maksudnya kita akan baca satu, ambil Qalun, kemudian ambil Warsh, kemudian ambil Bazi, ambil Qumbul, ambil Ad-Duri, ambil As-Susi. Kita akan baca surah Fatihah, satu-satu surah. Kita akan bawa semua itu bentuk-bentuk bacaan dia. Kita akan ambil daripada Syatibi, kemudian kita akan pergi kepada Durrah, kemudian kita akan pergi kepada Tayyibah. Saya akan ajar tuan-tuan, dari start daripada namanya qiraat 7, kemudian masuk kepada qiraat 3, masuk kepada qiraat 10 yang kecil, kemudian kita akan ambil qiraat 10 yang besar. Habis qiraat 10 yang besar tu, kira alim dah. Tengoklah surah mana yang kita ambil surah tu. Kemudian saya akan terangkan kepada tuan-tuan qiraat 4. 4 yang syazah. 4 yang syazah ni wajah-wajah yang syaz. Kemudian ada lagi syaz yang lain. Kita akan terangkan nanti ya. Okey. Kemudian seterusnya ihtijaj. Al-ihtijaj lil qiraat. Tajuk yang ke-18 ni. Ihtijaj ni maksudnya kita berhujah dengan wajah-wajah qiraat. Bagaimana kita nak berhujah. Kemudian tajuk ke-19 dia membicarakan tentang resam Osmani. Dia resam Osmani ni maksudnya resam tulisan. Tulisan yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman itu. So dia sejarah tulisan tu start sebelum zaman Nabi. Sebelum Nabi lahir, dia ada tulisan Arab. Zaman Nabi, bagaimana sahabat menulis. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, Osman, dia ada berbeza tulisan. Kemudian dia satukan tulisan. Jadi pula dia memberi kesan kepada wajah-wajah qiraat. Itu dia kita akan bicarakan dalam Resam Osmani. Dan penulisan Al-Quran tu dia ada kaedah dia. Dia tak sama dengan tulisan Arab. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, suruh tulis Al-Quran, tak boleh tulis. Salah, tak tepat. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin kalau tulis bahasa Arab dia ada ain alif, al-alamin. Tapi kalau tulisan Al-Mushaf dia tak ada alif. Alif lam ain lam mim ya nun. Dia ada beza sikit. Ada kaedah dia. Kemudian tajuk seterusnya ialah Qawaid Resam Osmani. Kaedah menulis Al-Quran dengan Resam Osmani. Kemudian dia terus kepada tajuk hukum menulis mushaf selain daripada dengan Resam Osmani. Sebab jumhur ulama mengatakan bahawa nak menulis Al-Quran ni dia tidak kita kena tulis dengan Resam Osmani. Tapi ada sebagian ulama kata boleh kita tulis dengan resam imla'i. Imla'i kalau zaman tuan-tuan dulu ngaji umur 70-an, 80-an, zaman tu Quran kebanyakannya imla'i. Apa beza yang tulisan imla'i dengan resam Osmani? Apa beza dia? Kita akan bincang dekat tajuk sini nanti. Kemudian tajuk yang ke-20 ni Dhabtul Quran. Dia satu istilah dia resam. Resam ni tulisan. Macam alif, lam, ha, ba, sin, mim kan. Bismillah tu. Itu resam tulisan. Kemudian kalau dia pergi pada dhab. Dhab ni ialah tanda-tanda pada resam. Tanda-tanda pada tulisan. Contohnya titik. Titik tu dia bukan resam.
Baris, dia bukan resam. Resam ni dia mewakili rumah saja. Sebab yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman tu, dia tak ada baris dan juga dia tak ada titik. Maka bila datangnya ba, huruf ba, contoh kita katakan, sini saya ambil contoh satu. Kalau kita kata beza resam dengan dab. Kalau resam Osmani, maksudnya Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman tu dia hanya macam ni je. Bismillah. 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 Macam tu je. Dia tak ada baris dan dia tak ada titik. Apabila kita letak titik, ini dia panggil, ini dab. Ini nuqat nama dia. Nuqat i'rab. Nuqat i'jam. Kemudian dia ada nuqat i'rab. Sini, baris ni. Ini semua ni bukan termasuk dalam penulisan mushaf. Kita letak kat sini hamzah wasal. Ini dah masuk pada kaedah. Ar-Rahman sini kan. Ada sabdu. Ini Khalil bin Ahmad. Ini 170 hijrah baru ada. Ini kita akan bincang secara detail. Maksudnya bagaimana perbezaan di antara resam dan juga dab, tanda-tanda dia tu. Dia akan bincang kat situ nanti. Okay. Kemudian kita pergi tajuk seterusnya dulu. Dabtul Quran. Kemudian tajuk ke-21, ayat Al-Quran. Bilangan ayat Al-Quran. Dia kan, bila kita mempelajari ilmu qiraat ni, punyalah detail ulama-ulama ni, bilangan ayat Quran ni. Dia nak membilang ayat Quran ni, dia ada satu disiplin ilmu dia. Disiplin ilmu untuk kira ayat-ayat Al-Quran aja. Tadi ilmu qiraat. Nak bilang bilangan ayat Quran tu dipanggil dalam satu disiplin ilmu fawasil. Fawasil ni bagaimana kita nak Bismillahirrahmanirrahim, dekat Ar-Rahim tu ada tanda waqaf. Kan? Dalam Quran kita Bismillahirrahmanirrahim ada tanda waqaf kan. Tapi ada wajah bacaan lain dia, siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim tu ada tanda bulat waqaf dekat situ. So tanda waqaf. Jadi sahabat apabila mereka ni semayang dengan Nabi SAW, mereka tangan tu dia akan kira Nabi berhenti kat mana, dia akan kira. Kat sini Nabi berhenti. Jadi kira, ni 30 ayat. Surah Tabaraka, surah Al-Mulk. Surah Al-Fatihah kira 7 ayat. Nabi ada waktu ketikanya Nabi berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim. So ulama letak itu tanda waqaf. Ada ketikanya Nabi baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim sampai waladdallin. Jadi satu ayat. Itu dibincangkan dalam satu disiplin ilmu, iaitu mengira ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kaedah pengiraan dia. Kemudian tajuk ke 22, kepentingan ilmu tajwid. Adalah sikit dia cerita tentang tajwid kat sini kan. So dia portion yang kecil aja. Kemudian tajuk 23 dia membicarakan tentang ikhtiar indal qura. Ikhtiar ni maksudnya pemilihan. Bagaimana wajah bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW yang sampai kepada kita ni bentuk ginilah hafz yang kita baca. Kenapa kita baca dengan Malik Yaumiddin, tak baca dengan Malik Yaumiddin? Kita baca dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ada Alhamdulillahirabbil alamin. Ada siratal ladzina an'amta alaihim, ada siratal ladzina an'amta alaihum, ada siratal ladzina an'amta alaihimu. Tapi yang sampai kepada kita ni kenapa? Wajah yang kita baca ini. Itu dia disebut sebagai ikhtiar indal qura. Bagaimana ulama-ulama para qura ni dia menentukan inilah bacaan dia. So dia akan bincang kat situ. Kemudian khilaf dalam kalangan qura, al-farqu baina ikhtilaf al-qurra ikhtilaf fuqaha. Perbezaan khilaf dalam kalangan qurra dan juga dalam kalangan fuqaha yang berkaitan dengan al-ikhtiyar, wajah-wajah bacaan, bentuk-bentuk wajah bacaan tu. Kemudian bab yang ke-24 dia membicarakan tentang tahrirat. Ini tuan-tuan tak pernah dengar ni. Baru dengar apa benda lah ustaz ni ajar kan. Dengar je lah dulu kan. Dia ada istilah-istilah lah dulu ni. Korang-korang kita pernah dengar sekali. Dia ada nama dia tahrirat. Kalau orang belajar sanad kan. Sanad dalam hadis orang akan belajar dirasah al-asanid. Orang belajar hadis dirasah al-asanid. Nak belajar sanad ni, ini an ni sampai kepada Nabi kan. Itu dah hadis. Kalau dalam
dalam qiraat ni ada satu disiplin ilmu, dia ada namanya at-tahrirat. Tahrirat ni dia bukan membicarakan tentang sanad, tapi dia membicarakan tentang wajah bacaan itu. Ada ketikanya dia baca begini, kemudian ada periwayatannya, ada wajah tu kadang-kadang dia tak ambil wajah tu, dia belajar 2-3 wajah tapi dia guna satu wajah, dia ajar anak murid dia wajah lain, betul anak murid dia guna wajah lain. Itu disiplin, nama dia tahrirat, dia kata. Kemudian pandangan ulama tentang berkaitan tentang ilmu bentuk wajah-wajah bacaan qiraat ini. Kemudian tajuk ke-25 dia membicarakan tentang sanad-sanad qiraat dan pengijazahan. Orang kata sekarang ni nak belajar Quran ni kena ada sanad, kena ada sanad. Ni tajuk dia. Dia membicarakan tentang sanad-sanad para qurra ni dan juga pengijazahan. Bagaimana nak ijazah sanad. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, dia adalah bila kita dah khatam tu, dia ada buat majlis, bagaimana ijazahkan, kita kena hafal nama-nama kita, daripada nama kita sampai kepada Nabi SAW. Kita kena sebut satu sampai kepada Nabi. Adalah kaedah pengijazahan dia. Kemudian, tajuk berkaitan tentang qiraat ini merupakan sunnah. Qiraat ini merupakan sunnah Nabi SAW. Kalau wajah lain tu, sunnah Nabi. Hukum melebihkan di antara satu qiraat dengan qiraat yang lain, qiraat yang mutawatir. Boleh tak kita katakan kita baca Hafs an Asim, biasa kita baca bacaan yang lain tu kurang tepat ataupun bacaan kita ni lebih bagus. Dia berbeza. Kalau hadis tu dia ada hadis yang mutawatir, hadis yang aziz, hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Tapi di sudut qiraat kalau mutawatir banyak, semua tu berada pada level yang sama. Kita tak boleh lebihkan antara satu dengan lain. So, dia bincangkan kat situ. Kemudian, dia membicarakan tentang riwayat yang dibaca pada waktu ini di dunia. Kebanyakannya adalah dibaca dengan riwayat Hafs an Asim. So, apa sebab dia? Sebab Hafs an Asim yang kita baca hari ni yang banyak. Kenapa tak baca riwayat lain? Orang buat kajian. Dia katakan, begini. Ada sebab-sebab yang dia ketengahkan. Kemudian dia membicarakan tentang syubhat haulal qiraat. Ini benda-benda yang syubhat, yang mendatangkan keraguan dari sudut wajah-wajah bacaan. Dia kata. Kemudian dia membicarakan tentang qurra. Siapakah dia tu qurra? Qurra yang ke-10 dan perawi-perawi dia. Habis itu. Dia ada berapa muka surat? Lebih kurang dalam 300,500 muka surat. Yang itu dia akan dibincangkan dalam kitab ini. So benda inilah yang akan kita pelajari. Semua tu slide itu dah ada lah dalam bahasa Melayu. Saya buat dalam slide. InsyaAllah kita akan pergi sikit. Separuh masa kita akan ambil wajah bacaan sedikit demi sedikit. Okey, kita berkenalan dengan tu. Kemudian kita pergi kepada surah Al-Fatihah. So kita akan pergi nanti lepas separuh kita memahami disiplin ilmu qiraat, kita akan pergi kepada praktikal bacaan wajah-wajah qiraat ini. Okey. Okey, kita berkenalan dulu dengan yang disebut sebagai Tariq Asy-Syatibi. Dia ada satu nama dia qiraat ni gini ya. So, qiraat ini, biasanya kalau tuan-tuan akan dengar, dia akan ada nama dia satu qiraat, kita katakan. Qiraat situ, itu qiraat lah. Dia ada istilah dia, kita panggilkan, ada qiraat daripada qiraat 7. Qiraat 7, kemudian dia ada qiraat 3. Kemudian sini dia ada qiraat 10. Mudah kan. Ada yang dinamakan sebagai qiraat 7. Qiraat 7 ni biasanya dia akan merujuk kepada Syatibi. Syatibi ni Tariq Syatibi. Maksudnya mazhab yang dibawa oleh Imam Syatibi. Dia punya susul galur dia akan lalu pada Imam Syatibi. Itu disebut sebagai qiraat 7. 7. Kemudian qiraat 7 ni dia ada 7 orang imam lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang imam. Setiap satu imam ni dia ada 2 perawi. Setiap satu imam ni ada 2 perawi. Dan yang kita baca ni dia berada pada imam yang kelima, iaitu Imam Asim. Imam Asim. Dan kita perawi dia Hafs. Yang kita baca kat sini lah. Hanya kat sini saja.
pada yang 7 ni, yang namanya Tariq Syatibi. Alright. Okey. Kemudian dia ada satu lagi nama dia Qiraat 3. Qiraat 3 ni dia mulai mazhab kata Tariq Durrah. Durrah ni Durrah Al-Mudiyah. Dia ada matan dah. Syatibi ni nama dia matan Syatibi ada. Satu lagi dia ada Durrah. Durrah Al-Mudiyah, matan Durrah Al-Mudiyah. Syatibi ni nama dia ada matan dia. Dia kata Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Tu Imam Syatibi punya. Kemudian Durrah ni matan Durrah Al-Mudiyah dikarang oleh Imam Ibnul Jazari. Jadi 7 campur 3 ni dia jadi 10. 10 ni disebut sebagai qiraat 10 yang kecil. Kata qiraat asyarah sughra. Qiraat 10 kecil. Jadi 7 campur 3 ni dia jadi 10. 10 ni lah yang disebut sebagai qiraat asyarah sughra. Qiraat 10 yang kecil. Yang kita baca ni kat sini lah. Bawah sini, perawi ni. Kemudian dia ada satu lagi dekat sini. Qiraat dia tulis nama dia qiraat 10. Ini qiraat 10 yang besar. Qiraat 10 besar. Ini daripada Tariq Tayyibah. Dia ada Tariq Tayyibah. Dia ada satu nama dia Tariq Syatibi, Tariq Durrah. Kemudian ada Tariq Tayyibah. Kalau Tariq Tayyibah ni qiraat 10 yang besar. Dia ada yang kecil, ada yang besar. Dia tulis kalau besar ni tulis 10 yang besar aja. Jadi tuan-tuan boleh nampak dah dia ada rangka dia. Orang kata qiraat 7 kat Syatibi lah biasa kita sebut. Kalau 3 Durrah. Kalau qiraat 10 ni yang besar. Qiraat Syatibi ni yang 7 ni 7 orang perawi. Durrah ni ada 3. Ni sampai nombor 7 kan. Ni dia ada 8, 9, 10. 10 orang imam. Kalau qiraat 10 besar ni 1 terus sampai 10. 10 orang kat sini imam dia terus. Kalau sini dia pecah kepada 2. Apa beza di antara 10 yang kecil dengan 10 yang besar? Apa beza dia? Beza dia adalah dari sudut dia punya susu galo, torik dia. Kalau qiraat 7 Syatibi ni, yang biasa tuan-tuan biasa baca tu, dia daripada Imam Syatibi tu dia terus sampai kepada Haf, Asim, semua tu, dia ambil seorang je, surgalonya. Seorang, satu nama. Surgalo satu nama. Sanad dia begitu. Tetapi yang dikatakan qiraat 10 yang besar ni dia banyak. Kalau pada Haf, kalau satu nama, satu tu dia mungkin pergi pecah 2-3 riwayat. 2-3 wajah bacaan. Kemudian yang sini dia pecah lagi banyak. Jadi yang Taibah tu jadi banyak. Azan Kita pergi laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian ya. So, kita ambil sikit lagi kita habiskan tajuk ni. Lebih kurang 5 minit lagi. Jadi dia ada dua lah kat sini. Tuan-tuan tangkap untuk malam ni dia ada nama qiraat 10 yang besar. Itu daripada Tayyibah, kemudian qiraat 10 yang kecil. Kalau 10 yang kecil tu dia merangkumi dua. Dia merangkumi Syatibi dan juga Durrah. So dua matan ni dia jadi 10 kecil. Kalau matan Tayyibah ni qiraat 10 Asyarah yang besar. So beza dia adalah beza dari sudut susur galur dia punya tarik dia. Perjalanan orang yang meriwayatkan itu, kalau di Tayyibah ni disebut besar, maksudnya ramai. Dia punya periwayat dia banyak. Periwayat dia tu dia bertambah. Kalau di 10 yang kecil ni dia ambil satu seorang je. Seorang je. Jadi wajah bacaan itu sikit. Contohnya tadi kat sini lah. Kalau sini kita katakan mat munfasil, mat jaiz munfasil kita baca 4 dan 5 harkat sahaja. Kan? So dekat Tayyibah ni dia ada wajah 3 harkat, 4 harkat, 5 harkat dan 2, 3, 4, 5. So dah ada beza. Ini dekat mat munfasil aja. Apa itu contohnya? Kalau haf lah, haf anak asim kan kita baca. Kalau haf anak asim dekat sini dia tak ada wajah saktah. Saktah ni maksudnya berhenti. Saktah dia hanya ada pada 4 tempat. 4 tempat kan. Itu saktah yang wajib ketika bacaan wasal. Tapi kalau dekat Tayyibah ni dia ada banyak tempat saktah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul so semua tu adalah bacaan haf an asim boleh. Tapi kalau kita baca melalui Syatibi tak boleh. Bacaan apa? Haf an asim juga. Tapi wajah bacaan dia bila dia pergi kepada Tayyibah ni riwayat dia lah lagi banyak. Ada susu galuh perbezaannya. So ada wajah-wajah dia yang lain. So di sini Syatibi, Durrah, kemudian di sini Tayyibah. Itu rangka asas lah untuk kita nampak ilmu qiraat ni. Yang mana dekat Syatibi ni ada 7, dekat Durrah ni ada 3, kemudian dekat Tayyibah ni dia ada semua sekali lah 10 orang. Yang dekat Syatibi dengan Durrah ni dia longgok dekat Tayyibah tu sekali 10 orang dekat situ. Jadi Asyarah Sughra dengan Asyarah Kubra. Okey. Kita tengok sikit. Habis ni, kita tengok sikit. Jadi, nanti bulan depan kita akan masuk kepada Tarik Syatibi. Ini yang pertama lah. Tarik yang disebutkan sebagai Syatibi yang 7 ni. Kita akan masuk yang 7 ni. Kita akan berkenalan dengan imam-imam. Di sinilah. Dia ada Imam Nafi', kemudian Imam Ibnu Kasir. Ni satu-satu imam lah ni. Nafi', Ibnu Kasir, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, kemudian Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai. So yang kita baca biasa tu duduk kat sini. Ini yang biasa kita baca tu lah. Duduk kat sini. Haf'an Asim. So dia salah satu je daripada yang 7 ini. So dia banyak ya pecahan ni. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan pergi deep lagi. Kemudian kita akan ambil lah. Kalau sempat kuliah kita akan datang kita akan mula ambil bacaan satu-satu. Yang disebutkan sebagai bacaan ifrad nanti. InsyaAllah. Saya rasa itu aja untuk malam ini. Okay, kalau ada apa-apa soalan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,